Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Tijara, program Cakna Kewangan Islam anda bersama saya, Syabana Hassan. Kemudahan pengeluaran khas KWSP seperti iLestari, iSinar dan juga iCitra telah menimbulkan kebimbangan pihak berautoriti kerana ia akan menyebabkan 73% atau hampir 3/4 daripada ahli KWSP berisiko serius untuk tidak mempunyai dana yang mencukupi di waktu persaraan. Hakikatnya, walaupun tanpa pengeluaran khas yang mula diberikan di waktu pandemik COVID-19, sebenarnya majoriti pencarum KWSP sejak dahulu lagi tidak mempunyai wang simpanan yang mencukupi bagi meneruskan kehidupan selepas mereka bersara. Perbincangan di Tijara pada hari ini bukan hanya untuk menjawab persoalan sama ada wang KWSP patut dikeluarkan atau tidak, tetapi lebih kepada mengapa masyarakat Islam Malaysia tidak mempunyai simpanan yang cukup selepas pencen melalui KWSP. Apakah solusi yang boleh dicadangkan supaya isu membarah ini boleh ditangani dengan baik dan bagaimana Islam boleh membantu menangani isu ini? Kami jemput di Tijara Tuan Anwar Shuib selaku ahli Majlis Kebangsaan Majlis Perancangan Kewangan Islam Kewangan Malaysia MFPC untuk bersama membincangkan isu ini dan mencari penyelesaiannya. Assalamualaikum Tuan Anwar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan sihat? Alhamdulillah. Terima kasih bersama kami di Tijara hari ini. Terima kasih atas jemputan. Baik Tuan, menurut Tuan Zahid Abdul Aziz, Tuan, Timbalan Pengerusi Gerakan Keadilan Moneteri Malaysia, pencarum KWSP yang mempunyai simpanan sebanyak RM250,000 dikatakan mereka ini boleh bertahan dengan wang pencen paling lama 5 tahun. Kebanyakan daripada golongan ini mereka boleh bertahan dengan wang pencen mereka selama 3 tahun. Ya. Sudah tentu bagi mereka yang mempunyai simpanan KWSP kurang daripada RM250,000 ini, mereka boleh bertahan dengan lebih kurang daripada 3 tahun. Ya. Jadi persoalan saya kepada Tuan, adakah benar pencarum hanya mampu bertahan sekitar 3 tahun hingga 5 tahun sahaja atau mungkin lebih kurang daripada itu Tuan, jika ditolak lagi tambahan RM10,000 yang mereka war-warkan untuk digunakan waktu kecemasan ini? Sila Tuan jelaskan. Baik, terima kasih atas soalan ataupun persoalan yang kita timbulkan tadi. Jadi kalau kita melihat dari sudut statistik yang dinyatakan tadi, saya percaya rata-rata dah tengok pun dalam surat khabar dan sebagainya, selalu keluar di dada-dada akhbar, selalu keluar di dalam perbincangan di TV, kaca TV, sosial media dan sebagainya. Jadi memang benar apa yang dikatakan tadi, iaitu wang KWSP yang ada tu sebenarnya yang kita lihat kebanyakan daripada masyarakat pada banyak yang even tahun pertama pun dah tak cukup dah. Jadi kenapa dia salah guna sebenarnya? Itu benda yang berlaku. Kenapa dia salah guna? Dia buat renovation rumah lah dan sebagainya. Jadi dia renovate rumah, dia buat beli benda-benda yang tak perlu. Jadi sebenarnya KWSP ni wang persaraan. Tetapi dia bersara, dia ambil wang KWSP, dia renovate rumah, dia beli kenderaan dan sebagainya. Jadi ini benda yang tak betul. Tetapi apa yang sepatutnya dia gunakan untuk pembiayaan untuk dia nak bersara nanti, iaitu berapa tahun lagi dia nak hidup, sampai 70 ke dan sebagainya. Kemudian lagi satu tentang isu yang ditimbulkan tadi berkenaan kata 3 tahun tu. Memang statistik katakan bahawa kebanyakan majoritinya lepas 3 tahun habis duit tu. Jadi maksudnya yang mana yang boleh capai 3 hingga 5 tahun tu agak bernasib baiklah kan. Tapi sebahagian kecil lah juga sampai 3 hingga 5 tahun ya. Jadi kebanyakannya memang kurang daripada 3 tahun mereka dah habis. Ada yang sampai tahun pertama pun tak cukup ya Tuan? Ada yang sampai tahun pertama pun tak cukup. Baik, jadi kalau kita lihat di sini ya Tuan, tujuan utama KWSP dibina adalah untuk memelihara kepentingan masa hadapan masyarakat selepas bersara. Betul ya? Jadi persoalan saya, adakah wajar ya Tuan pencarum mengeluarkan lagi sebahagian simpanan persaraan mereka selepas mereka dah pun keluarkan pengeluaran khas KWSP seperti iLestari, iSinar dan juga iCitra. Bagaimana? Baik, jadi pertama sekali kita kena faham kewujudan KWSP, dan kita ada kewujudan KWSP ini wujud akibat daripada Akta KWSP itu sendiri. Jadi Akta KWSP jelas menyatakan bahawa
kumpulan wang simpanan pekerja, matlamat penubuhan adalah untuk memastikan bahawa masyarakat Malaysia yang bekerja dengan syarikat-syarikat swasta ataupun bekerja sendiri dan sebagainya yang mencarum kepada KWSP mempunyai wang yang mencukupi apabila mereka bersara nanti untuk membiayai persaraan mereka. Jadi kalau katakan wang KWSP ini dikeluarkan untuk kegunaan lain selain persaraan, maksudnya matlamat tu dah lari daripada matlamat asal penubuhan KWSP dan tujuan asal penggunaan wang KWSP itu sendiri. Jadi bila wang KWSP ini tidak mencukupi walaupun sebelum ini pengeluaran khas itu tidak ada ya Tuan ya. Jadi adakah ini bermaksud bahawa penubuhan KWSP itu tidak mencapai objektifnya iaitu memastikan ahli-ahli dapat bersara dengan selesa ataupun mungkin sebenarnya rakyat Malaysia tidak tahu bagaimana nak menguruskan wang pencen mereka dengan baik sehingga kan ia menyebabkan wang itu habis dengan begitu cepat. Sila Tuan komen. Ya, di sinilah pentingnya kesedaran masyarakat, kesedaran pencarum itu sendiri, yang mana inilah hasil usahalah kita pun bekerjasama. Sebab di Malaysia kita ada Financial Education Network ataupun jaringan pendidikan kewangan yang diketuai oleh Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security, yang kita juga di Majlis Perancang Kewangan bersama-sama dengan badan-badan kerajaan yang lain untuk memastikan supaya masyarakat umum faham dan mendapat sedikit ilmu pengetahuan bagaimana mereka nak menguruskan persaraan mereka supaya wang KWSP yang mereka bakal dapat nanti tidak disia-siakan. Sebab bukan senang kalau kita ceritakan tadi. Kalau kita berbincang tentang contohnya, kita katakan nak hasilkan 250,000. Contoh kita ambil andaian sekarang seorang itu baru bekerja mungkin umur 27 kita katakan. Sekurang-kurangnya setahun dia kena menabung lebih kurang RM3,000 setahun selama 33 tahun contohnya. Jadi maksudnya kalau dia keluarkan pertengahan jalan, berapa lama dia nak ambil masa untuk berdasarkan keuntungan KWSP saya andaikanlah katakan 5% tahun lah kan. Jadi maksudnya dia perlu ambil beberapa tahun pula nak recover, nak dapatkan semula jumlah yang dikeluarkan tersebut. Betul. Ya, jadi maksudnya kalau kita keluarkan bukan tujuan untuk persaraan, maksudnya kita dah tidak melakukan objektif KWSP itu sendiri. Maksudnya kita telah melanggar tujuan kita simpan duit dalam KWSP itu sendiri. Jadi lebih banyak awareness ya, kesedaran harus diberikan kepada masyarakat bahawa wang pencen ini bukan untuk kita bersukaria atau gunakan untuk renovasi rumah dan sebagainya. Lebih kepada untuk masa tua, untuk perubatan, untuk masa jangka panjang lah. Ya betul ya Tuan ya? Betul. Tepat Baik. sekali. Silakan. Baik. Jadi memanglah kita tengok kebenaran diberikan ya. Tapi dalam kita sebagai pemilik wang KWSP, saya dengar banyak-banyak rata-rata dalam TV, dalam social media dan sebagainya. Ini wang saya, kenapa saya tak boleh keluarkan dan sebagainya kan? Tapi adakah kita bertanggungjawab kepada diri kita sendiri kalau kita keluarkan tu? Betul. Itu yang kita kena soalkan diri kita. Bertanggungjawab, ilmu, ini semua adalah penting untuk memastikan wang pencen itu tak cepat habis ya Tuan. Baik Tuan, sebelum kita terus berehat secara ringkas ya Tuan, apakah pandangan Islam ya dalam pengurusan wang pencen? Baik. Dalam Islam, setiap individu Muslim mestilah mempunyai tanggungjawab untuk memelihara diri sendiri, memelihara masa tua dia dan sebagainya. Jadi setengah orang dia berpandangan, dia kata, okey kita ni orang Asia. Orang Asia ni anak-anak kena jaga ibu bapa. Saya tak kata salah itu. Betul, anak-anak kena jaga ibu bapa. Tanggungjawab seorang individu Muslim, bukan tanggungjawab Asia saja kita cerita. Tetapi dalam keadaan tersebut, patutkah kita sebagai orang tua, bila kita pencen nanti, membebankan anak-anak kita? Betul. Jadi itu yang kita kena fikirkan. Kita pun tak nak beban ke anak-anak ya di waktu masa tua kita ya Tuan. Ya, baik, terima kasih Tuan. Lebih banyak perbincangan mengenai penjagaan harta untuk masa depan di dalam Islam selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita berehat seketika sahaja.
Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baik, Tuan Anwar, berbalik kepada statement Tuan tadi mengenai kepentingan tanggungjawab dalam Islam, ya Tuan. Menurut ulama usul fiqh Imam Al-Shatibi, objektif syariah adalah untuk melindungi kepentingan manusia di dunia dan juga di akhirat. Dan untuk mencapai objektif ini, terdapat 3 tahap perlindungan bagi seorang manusia yang bermula dengan pertama daruriyat, lepas tu hajiyat dan yang terakhir tahsiniyat, ya. Baiklah, bila kita bercakap mengenai daruriyat, ya, ataupun perkara yang paling asas dalam kehidupan seseorang, Imam Al-Shatibi memberikan 5 elemen yang sangat penting, ya, yang perlu dijaga oleh manusia. Yang pertama, perlindungan agama. Yang kedua, perlindungan kehidupan. Yang ketiga, perlindungan keturunan, kemudian intelek, dan yang terakhir, Tuan Anwar, perlindungan kekayaan, ya. Ini adalah di dalam kategori daruriyat, perkara yang paling asas, ya, bagi seseorang manusia itu. Jadi persoalan saya kepada Tuan, ya, bolehkah KWSP ini dilihat sebagai satu cara bagi umat Islam di Malaysia mencapai tanggungjawab mereka dalam menjaga harta dan juga kekayaan mereka di masa hadapan? Sila Tuan komen mengenai ini. Baik, terima kasih. Persoalan tersebut penting juga hari ini. Sebab apa? Kalau kita lihat pada hari ini, kalau hari ini orang berbicara, kalau kita tengok dalam Forbes kan dan sebagainya, dia selalu senaraikan orang terkaya dunia dan sebagainya. Jadi apabila selalu kita lihat bahawa ada disenaraikan orang terkaya dunia dan sebagainya, jadi yang kita lihat kebanyakannya orang bukan Islam. Jadi kat mana orang Islam ni? Jadi adakah orang Islam ni semuanya miskin? Jadi maksudnya tidak. Kalau kita lihat dalam sektor ekonomi, kalau kita tengok dari sudut pandang ekonomi Islam itu sendiri, kita mempunyai sistem ekonomi Islam yang mana tunjangnya adalah sistem zakat. Jadi kalau kita lihat tunjangnya sistem zakat, dan setiap tahun semua umat Islam keluarkan zakat. Tak kiralah zakat fitrah dengan setengah orang dia zakat fitrah saja, zakat harta tak ada kan. Tapi kalau kita lihat dengan kekuatan sistem zakat yang wujud dalam sistem ekonomi Islam itu sendiri, sepatutnya kita mempunyai ramai golongan orang Islam yang boleh berdikari, yang mana mereka akan mempunyai jumlah kekayaan yang jauh lebih banyak berbanding dengan orang bukan Islam sepatutnya. Jadi kalau kita lihat dari sudut itu, kenapa kita tidak memperkasakan EPF ini untuk tujuannya kita wujudkan, kita nombor satu, kita cerita tadi, kita nak pastikan bila kita pencen nanti, kita bersara nanti, kita tidak menjadi bebanan kepada anak-anak. Jadi anak-anak kita bolehlah dia berusaha untuk wujud tambah dia punya kekayaan generasi yang akan datang balik. Dan di samping masa yang sama, dia juga menyumbang kepada masyarakat dengan menggunakan cara-cara yang adalah, contohnya kita cerita wakaf lah, zakat, sedekah dan sebagainya, yang mana dah membeda tu pun ada kan. Tambahan di Malaysia pula kita nampak macam-macam, kita ada wakaf tunai lah dan kepelbagaian alat atau kita katakan tool lah. Saya setuju dengan pandangan Tuan. Tapi walaupun kita tak nak menjadi bebanan kepada anak-anak di masa hadapan, dengan adanya penubuhan KWSP, ia diharapkan boleh mencapai objektif yang Tuan sebutkan tadi, tak nak menjadi bebanan kepada anak-anak di waktu hadapan. Betul. Namun kalau kita lihat, ya, pada kajian Social Wellbeing Research Center di Universiti Malaya, pengeluaran iLestari, iSinar, kebanyakannya Tuan digunakan, ya, untuk pertama belanja harian. Kedua, pembayaran semula hutang-hutang. Ketiga, pembayaran semula sewa rumah. Keempat, pembayaran kesihatan dan perubatan. Dan kelima, pendidikan anak-anak di waktu PKP. Jadi ini boleh dikatakan digunakan bagi kelangsungan hidup yang mana sepatutnya dicapai melalui zakat, wakaf dan sebagainya. Betul. Namun jadi persoalan saya, apa pandangan Islam terhadap ini? Kalau ia tidak boleh dicapai melalui zakat dan wakaf, adakah KWSP ini boleh digunakan bagi seseorang untuk mencapai, untuk meneruskan kelangsungan hidup mereka? Bagaimana? Baik, tadi ada disentuh tentang isu daruriyah, hajiyah dan tasniyah tadi kan. Betul. Jadi kalau kita lihat memang asasnya basic sekali, iaitu daruriyah tadi. Jadi kalau katakan, ya, kita dah exhausted yang lain-lain, sumber-sumber yang lain
yang sepatutnya kalau kita ceritakan tanggungjawab menjaga kebajikan masyarakat ataupun ahli masyarakat ini adalah tanggungjawab masyarakat itu sendiri ataupun dalam sudut pandang ini yang menguruskan sesebuah negara itu adalah kerajaan lah kita katakan. Betul. Jadi kerajaan kalau kita cerita tadi yang disentuh tentang isu kita ada sumber ni, sumber zakat, sumber wakaf dan sebagainya yang mana zakat ini dia memang tertakluk kepada 8 asnaf ya. Jadi kalau yang ada daripada kategori 8 asnaf tu boleh menjadi penerima zakat, maka perlulah kita menggunakan wang zakat untuk sesuatu keadaan yang diperlukan. Tapi kalau katakanlah daripada golongan-golongan ini mereka tidak tergolong dalam golongan yang mana penerima zakat, boleh tak kita gunakan yang lain, contohnya sumber yang ada daripada Baitul Mal dan sebagainya untuk kita memperkasakan lagi masyarakat Islam, memastikan mereka berdaya diri ataupun kita panggil boleh memperkasakan diri mereka sendiri supaya bolehlah mereka elakkan supaya tak gunakan wang EPF yang mana tujuan dia untuk bersara. Betul. Jadi sekurang-kurangnya kita ada kepelbagaian. Bukanlah satu sumber kita EPF saja ataupun KWSP saja untuk kita nak gunakan. Kecemasan pun dia, bersara pun dia, semua dia tak bolehlah. Jadi kita mesti ada kepelbagaian yang kita ada ni kita gunakan untuk memastikan supaya kebajikan masyarakat itu terjaga. Jadi bagi mengelakkan masyarakat Islam Malaysia untuk menggunakan wang-wang KWSP bagi kelangsungan hidup, ekonomi Islam ataupun kewangan Islam yang harus memperkasakan lebihlah social instrumen Islam yang ada seperti wakaf, zakat, sedekah dan sebagainya ya. Betul ya. Baiklah, terima kasih tuan. Kita akan berehat seketika sahaja, lebih banyak perbincangan selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana sebentar. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami. Baiklah tuan, seperti yang kita maklum ya, KWSP ada meletakkan ya sasaran simpanan minimum sebanyak RM240,000 yang mana bermaksud pesara mempunyai kira-kira RM1,000 sebulan untuk dibelanjakan selama period 20 tahun. Jadi bagi warga emas, kita lihat kepada warga emas ya tuan ya, perbelanjaan RM1,000 sebulan ini sangat tidak mencukupi. Kerana menurut belanjawanku, jangkaan perbelanjaan sebuah pasangan warga emas ialah RM3,090 sebulan, yang mana bermaksud seorang warga emas memerlukan RM1,545 setiap bulan ya, lebih RM545 di sini ya. Jadi di sini pertama data telah pun menunjukkan bahawa wang pencen dari KWSP sahaja tidak mencukupi ya. Dan kedua, walaupun sasaran simpanan minimum adalah sebanyak RM240,000, namun hakikatnya hampir 68% ahli KWSP yang berumur 54 tahun ya, satu lagi tahun dah sampai 55 ya, mempunyai kurang dari RM50,000 di dalam akaun mereka. Yang juga bermaksud mereka ini akan menghadapi masalah yang sangat besar selepas bersara. Jadi persoalan saya, apakah skim-skim yang boleh tuan recommend ataupun memberitahu di sini yang boleh melengkapkan skim KWSP ini supaya ia boleh melegakan para pesara di kemudian hari? Okey, tentang isu kalau kita lihat dari sudut perancangan persaraan ini sendiri, dia bukanlah satu perancangan yang jangka pendek. Dia perlu kita rancang dari muda. Tadi saya sebutkan orang umur 27 tadi saya ambil contoh. Manakala dia nak ada 250,000, kita katakan tadi sasaran dia perlu menabung lebih kurang RM3,000 setiap tahun sehinggalah dia mencapai umur 60 tadi ya. Jadi maksudnya perancangan jangka panjang. Jadi kalau kita cerita umur 54 dengan 55, dah nak sampai umur persaraan 55, setahun apa yang kita mampu buat. Jadi kita nak sediakan tabungan itu lagi mungkin sukar. Apa yang kita boleh buat adalah kita mungkin perlu untuk memastikan bahawa kita melanjutkan persaraan. Jadi maksudnya kita terpaksalah bekerja mungkin tambah lagi 5 tahun ke, ataupun kita mungkin lebih ya, dan sebagainya, supaya kita dapat memastikan bahawa kita mempunyai jumlah yang mencukupi apabila kita betul-betul tidak bekerja langsung nanti ya.
Jadi kalau katakan kita masa muda ni kita buat sambil lewa, nak tunggu 54 55 baru kita nak berusaha untuk nak menabung, maka mungkin kita terpaksa tunda persaraan. Jadi kalau kita nak pastikan kita betul-betul boleh bersara 55 atau 60 nanti, apa yang kita kena buat? Kita kena rancanglah, jangan ganggu duit EPF kita. Itu yang pertama ya. Yang pertama. Yang keduanya, tengoklah sumber lain boleh tak kita guna. Sekarang kita ada Private Retirement Scheme, PRS kan, ataupun skim persaraan swasta yang mana telah diluluskan oleh Suruhanjaya Security dan dikawal selia dengan ketat sekali. Tambah tabungan kita, dapat bonus dan sebagainya, jangan pergi letak dekat tempat lain, masukkan dalam PRS contohnya. Ya, terima kasih Tuan. Okay, akhir sekali, ini adalah soalan cepu emas. Kita kata ya ataupun tidak. Itu sahaja jawapannya. Soalan ringkas ya, wajarkah seseorang itu mengeluarkan simpanan KWSP ketika ini dan pada masa yang sama boleh menjamin keselesaan di hari tua nanti? Okey. Ya atau tidak? Ya atau tidak. Sebolehnya jangan. Tapi tadi kita cerita daruriyat tadi, maksudnya dah tak ada dah orang lain yang boleh bantu. Zakat pun tak boleh bantu kita, semua tak boleh bantu. Jadi kalau kita memang tak boleh bernafas, maksudnya dah tak boleh bernafas dah. Jadi terpaksa keluar KWSP, barulah kita keluarkan. Tetapi sebaik-baik jangan. Baiklah, di sini instrumen-instrumen sosial Islam ya, seperti zakat, wakaf, sedekah harus memainkan peranan yang penting ya untuk memastikan seorang masyarakat Malaysia itu tidak akan menggunakan wang pencen mereka, wang masa hadapan mereka untuk kelangsungan hidup sekarang ya. Betul, ya. Baiklah, terima kasih Tuan di atas semua penjelasan tadi. Kita sudah pun sampai ke penghujung rancangan. Setinggi-tinggi penghargaan ya kami ucapkan kepada Tuan Anwar Shuib selaku Ahli Majlis Kebangsaan Majlis Perancangan Kewangan Malaysia MFPC di atas semua penjelasan beliau sebentar tadi. Sedikit kesimpulan daripada saya sebelum kita akhiri program Tijarah pada hari ini. Antara kajian penting yang dibentangkan semasa pelancaran Strategi Literasi Kewangan Kebangsaan 2019 hingga 2023, 80% rakyat Malaysia mendakwa mereka menyimpan secara tetap hanya untuk jangka masa terdekat sahaja bagi menampung perbelanjaan harian. Ini sekali lagi menekankan di sini kepentingan KWSP untuk menjadi sebuah institusi yang membantu melindungi penghidupan masyarakat di masa hadapan selepas mereka bersara dan bukan sebagai institusi yang menyediakan dana bagi menyelesaikan masalah jangka masa pendek. Untuk menyelesaikan masalah jangka masa pendek seperti meneruskan kelangsungan hidup, terukailah ya semua instrumen sosial Islam yang ada seperti instrumen zakat, wakaf dan juga sedekah yang memang dibina khas untuk membantu golongan yang memerlukan. Walau bagaimanapun kami bersetuju di sini bahawa KWSP sahaja tidak mencukupi untuk memastikan seseorang itu boleh bersara dengan selesa dan lengkap. Oleh itu menjadi tanggungjawab kita sendiri untuk mengambil tahu instrumen-instrumen lain di dalam Islam yang boleh membantu untuk mengembangkan kekayaan pada masa hadapan. Akhir sekali marilah kita sama-sama berdoa ya dengan harapan supaya Allah Subhanahu Wa Taala akan melindungi dan memberi negara kita ini petunjuk dan hidayah supaya apapun keputusan yang diambil ia akan memberikan hasil yang terbaik dan juga optimum. Sampai di sini sahaja, berjumpa lagi kita di minggu hadapan insya-Allah. Assalamualaikum.